السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليهما سواك. وقنا اللهم سيء الأعمال وسيء النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Al-Ustaz Mahathir Syahrudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali segmen tafsir Al-Quran di IKIM ini, dan kita masih lagi membincangkan tentang ayat-ayat dari surah Al-Qamar, surah yang membawakan kepada kita peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut jumhur ulama mufassirin, yang dimaksudkan iaitu insyiqaqul qamar, peristiwa terbelahnya bulan sebagai satu mukjizat yang berlaku pada zaman Nabi, membuktikan dekatnya tempoh putusan baginda dengan waktu berlakunya kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sudah pun membincangkan sebelum ini tentang kisah perutusan Nabi Nuh dan juga kisah perutusan Nabi Saleh, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mereka satu nikmat yang besar. Dikurniakan Allah Subhanahu wa taala unta untuk menjadi satu ujian kepada mereka untuk mengukur keimanan mereka kepada Allah, yang mana perkara tersebut merupakan permintaan mereka sendiri. Akibat daripada kelalaian dan keingkaran terhadap suruhan Nabi yang mulia tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pun mengirimkan kepada mereka, mengenakan kepada mereka hukuman yang berat. Dan perkara ini juga sudah kita bincangkan menerusi ayat-ayat yang ke-17 dan seterusnya. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah kita akan ulang sedikit lagi beberapa perkara yang berkaitan mengikut penjelasan oleh para ulama, sebagai contohnya Al-Imam Ibn Kathir dan Al-Imam As-Suyuti menerusi kitab tafsir masing-masing berkenaan dengan azab yang diturunkan oleh Allah itu. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan semula ayat ke-17 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Kadzabat 'adun fakayfa kana 'adzabi wa nudhur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة
فكانوا كحشيم المهتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil pengajaran dan pengiktibaran daripadanya? Demikian juga kaum Ad telah mendustakan rasulnya, lalu kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azab dan kesan amaran-amaranku. Sesungguhnya kami telah menghantar kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari nahas yang berlanjutan, yang menumbangkan manusia gugur bergelimpangan seolah-olah mereka batang-batang pohon-pohon kurma yang terbongkar. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesanku terhadap amaran-amaran yang telah diberikan. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Demikian juga kaum Samud telah mendustakan peringatan dan amaran disampaikan oleh Rasul mereka Nabi Saleh. Lalu mereka berkata, patutkah kita mengikut manusia dari kalangan kita, lagi berseorangan diri? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila. Tidaklah patut wahai peringatan itu diturunkan, wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya, padahal orang-orang yang lebih banyak di kalangan kita yang lebih layak menerimanya. Bahkan dia merupakan seorang pendusta lagi sombong dan angkuh. Mereka akan mengetahui kelak siapakah sebenarnya yang pendusta lagi sombong angkuh itu. Sesungguhnya kami menghantar unta betina yang menjadi mukjizat sebagai satu ujian kepada mereka. Lalu kami perintahkan rasul kami, tunggulah apakah yang mereka lakukan dan bersabarlah terhadap tentangan mereka. Dan kabarkan kepada mereka bahawa sesungguhnya air telaga itu dibahagi di antara mereka dengan unta itu. Tiap-tiap bahagian itu dihadiri oleh orang yang berhak mengambilnya pada hari gilirannya. Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya. Lalu mereka manggil seorang kawan yang sanggup melakukannya, lalu bertindak sampai dapat membunuhnya. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Sesungguhnya kami hantarkan kepada mereka satu pekikan yang dahsyat, lalu jadilah mereka hancur seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur yang dikumpulkan oleh Tuhan punya kandang binatang ternak. Dan demi sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk diingati dan juga diambil pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Demikian pula kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, satu episod yang sudah pun kita bacakan sebelum ini tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang ingkar, dan diturunkan kepada mereka satu angin kencang yang dahsyat. Dalam pertemuan sebelum ini pernah kita bincangkan bagaimana azab yang berlaku kepada Nabi Nuh, iaitulah diturunkan hujan dari langit dan air yang keluar dari sumber-sumber mata air di seluruh permukaan bumi. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan perkara ini dalam ayat ke-12 yang lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Dan kami jadikan bumi itu memancarkan mata air, bertemulah air langit dan bumi untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan. Maka azab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh, iaitulah banjir besar. Manakala azab yang diturunkan kepada kaum Ad, iaitulah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana berlaku angin kencang dalam ayat ke-19. Sebenarnya air ataupun ribut atau segala-galanya merupakan tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikat ni disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala tentera langit dan tentera bumi. Air telah pun menenggelamkan penduduk yang ingkar di kalangan pengikut Nabi Nuh, dan suara petir yang kuat telah pun memusnahkan kaum Ad yang tidak beriman kepada Rasul diutuskan kepada mereka. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam apa yang kita bincangkan sebagai seorang Islam, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kita menghadapi keadaan-keadaan selepas kewafatan baginda, melainkan baginda mengajar kepada kita wasiat-wasiat untuk kita amalkan. Sebagai contohnya, sebelum ini kita telah mempelajari doa bila hujan turun. Dan waktu hujan turun merupakan waktu mustajab doa sebenarnya, seperti yang dinyatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian,
Demikian juga bila berlaku ribut, sebagai seorang Islam diajar kita untuk memohon kepada Allah perlindungan. Kerana ribut ini bila datang tiada siapa pun yang boleh selamat melainkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu sebagai seorang Islam diajar kita untuk beramal dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam titipkan buat kita. Nabi anjurkan kita beramal dengannya. Iaitulah kalau dapat kita beramal dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Pendek saja doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Hadis ini merupakan hadis yang dianggap sebagai sahih, dinilai sebagai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Azkar. Dijelaskan kepentingan untuk kita mengamalkan doa ini. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin yang kencang ini, yang menakutkan ini, dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan yang dibawa bersama dengannya. Ini satu hadis. Ada satu hadis lagi yang lebih panjang dan lebih jelas maksud yang dikemukakan. Bila berlaku angin kencang, ribut, taufan yang menakutkan, kita mohon kepada Allah perlindungan. Sabda Nabi SAW mengajar umatnya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu perlindungan. Aku mohon kepadamu kebaikan yang dibawa oleh angin ini, dan aku mohon kebaikan angin ini dihembuskan, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan angin ini dan segala apa yang dibawa bersama dengannya, bersama dengan tiupannya itu. Ini doa yang disebut Nabi SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, merupakan hadis sahih, dan dinilai juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Artinya, bila berlaku ribut kencang, bacalah doa ini. Sekurang-kurangnya doa yang pertama tadi. Doa kedua, doa ini merupakan doa dari hadis sahih, yang mana Nabi SAW menganjurkan kita untuk membacanya. Ada kala Nabi SAW ketika berlaku ribut yang kuat, angin yang bertiup kencang dan juga hujan yang lebat, Nabi SAW akan pergi ke masjid memohon kepada Allah perlindungan. Tambahan pula kalau berlaku ribut tersebut pada hari Jumaat. Tapi dari sudut penilaian kepada hadis ini, ada hadis lain yang mengatakan bila berlaku ribut kencang, angin yang kuat, hujan yang lebat, maka tidak lagi disyariatkan untuk kita salat berjemaah di masjid. Bahkan dalam satu hadis, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akan pergi ke masjid melaungkan suara mengatakan, semayanglah ala sallu fi rihalikum, semayanglah kamu di rumah-rumah kamu, kerana mengambil kira bahaya yang akan menimpa kalau kamu datang berjalan keluar daripada rumah pada waktu itu. Bagi Nabi SAW, yang mana rumah Nabi bersebelahan dengan masjid, tidak ada masalah. Dan demikian juga sahabat-sahabat yang tinggal berdekatan dengan masjid Nabi SAW. Adapun yang duduk berjauhan, tidak disyariatkan untuk datang sembahyang pada waktu hujan lebat, pada waktu ribut taufan itu berlaku. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang boleh kita amalkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah perlindungan, kerana angin yang kencang ini yang telah membinasakan kaum yang kita bincangkan di sini, yang telah berlaku kepada kaum Ad. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti ketika membahaskan perkara ini, kata beliau, akhraja Ibn Abi Hatim في يوم نحس مستمر قال يوم الأربعاء وأخرج ابن المنذر وابن مردوي عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل اقضي باليمين مع الشاهد وقال يوم الأربعاء وأخرج ابن مردوي عن علي قال نزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد والهجامة ويوم الأربعاء ويوم نحس مستمر. Dalam satu hadis yang ditakhrijkan oleh Ibn Munzir dan Ibn Mardawai daripada kata seorang sahabat disorot daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW kerap menetapkan hukuman yang dalam mahkamah baginda SAW berlaku kes-kes pada hari Rabu, mengambil sempena berlakunya hukuman Allah kepada kaum-kaum sebelum daripada kita, semuanya berlaku pada hari Rabu. Bahkan Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menimpakan azabnya kepada semua golongan yang ingkar pada hari Rabu.
kata beliau, menurut satu pandangan yang dikemukakan daripada Ibn Mardawai daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Su'ila Rasulullah anil ayyam wa su'ila an yaumil arbi'a. Qal yaumun nahsin. Qalu wa kaifa dhaka ya Rasulullah? Qala aghraka fihi Allahu fir'auna wa qaumahu wa ahlaka 'ada wa thamud. Nabi SAW dilaporkan kerap menetapkan hukuman pada kes-kes yang berlaku dalam mahkamah yang dibawakan kepada baginda, diputuskan pada hari Rabu, kerana Allah SWT menetapkan hukumannya dalam banyak episod sejarah kepada Fir'aun dan juga bangsa yang menyokongnya, kepada golongan Ad dan Thamud sebelum daripada itu. Semuanya berlaku pada hari Rabu. Jadi ini merupakan satu sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dikatakan dalam satu pandangan yang lain bahawa peristiwa tersebut berlaku pada hari Rabu dalam minggu terakhir daripada bulan yang dilaporkan peristiwa tersebut menimpa kaum Ad. Sidang pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah kita akan bincangkan pandangan ini seterusnya dalam kuliah akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.